Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabb. Kita dengan baca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kita terus membaca hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis yang memimpin kita bagaimana nak mengatur hidup kita agar benar-benar mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita nak sentuh dua tajuk. Tajuk yang pertama, larangan diam sejak pagi sampai ke malam. Muka surat 336, jilid yang kedua. 336 jilid yang kedua. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, semalam kita telah pun sama-sama berbincang tentang janganlah kita bila berhadapan dengan kesusahan maka sampai peringkat doa pada Allah supaya kita ni dimatikan. Jangan sampai kita bila berdepan dengan kesusahan sampai kita mengharapkan agar kita mati. Mati bukannya perkara yang mudah. Karena selepas mati, di sana terdapat perkara-perkara lain yang akan kita hadapi. Bukan selepas mati itu selesai segala masalah. Tidak. Selagi kita tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah, selagi itulah masalah akan terus menghimpit orang-orang yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sebab itu sebelum kita memikirkan untuk mati, kita perlu memikirkan apa yang kita nak bawa untuk bekalan mati. Namun ada juga orang yang bila dia berdepan dengan kesusahan sampai peringkat dia tak boleh nak bercakap dah. Diam aja dah. Dah diam dah.
fikirannya dah terlampau buntu. Fikirannya sudah tak boleh nak berfikir lagi dah. Baginya diam itulah penyelesai segala masalah. Mari kita lihat apa kata Nabi SAW. Hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ila al-lail. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kata Sayyidina Ali, saya ingat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahawa tidak dianggap yatim lagi sesudah ihtilam, dan tidak boleh diam sejak pagi sampai malam. Dalam hadis ini ada dua perkara yang Sayyidina Ali sampaikan. Ada dua ilmu yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, la yutma ba'da ihtilam. Tidak dianggap yatim lagi selepas seseorang itu ihtilam. Yani dia bermimpi lalu menjadi baligh. Artinya anak yatim ini kadar maksima mereka boleh dipanggil sebagai yatim ialah selagi dia belum baligh. Bila dia dah baligh, maka sudah tidak ada lagi yatimnya. Kalau yatim tu berterusan, kita pun yatim juga, ya. Sebab kita yang dah berumur ni semua boleh kata tak ada mak ayah dah. Jadi kita boleh kata kita anak yatim lah. Tidak. Tidak ada yatim melainkan, ya, orang itu mestilah sebelum dia baligh. Lepas baligh, kata Sayyidina Ali, sudah tidak ada lagi yatimnya. Yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali kata, aku ni dapat ilmu daripada Nabi. Nabi beritahu, wala sumata yaumin ilal lail, dan tidak boleh diam sejak pagi sampailah malam. Artinya, Nabi melarang aku diam tak bercakap daripada pagi sampai ke malam. Ya, diam tak bercakap. Mengapa jadi begitu? Ya, mengapa sampai jadi begitu? Memanglah diam itu bagus. Bagus kalau kita diam demi untuk menjaga lidah kita daripada berbohong, menjaga lidah kita daripada mengumpat, menjaga lidah kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan tergelincir lidah kita lalu melakukan dosa. Itu bagus. Tetapi diam yang dimaksudkan di sini, diam kerana apa? Diam kerana dah tak tahu nak buat apa dah. Dia rasa bahawa dia sudah berada di hujung-hujung dunia. Macamlah Allah Ta'ala ini Tuhan yang sangat zalim. Macamlah Allah Ta'ala ini Tuhan yang sangat zalim, yang tidak berperi kemanusiaan. Sehingga masalah yang dia hadapi itu sampai tak boleh nak diadukan pada Allah. Sepatutnya bila kita berdepan dengan masalah, kita takkan diam. Sebab apa? Sebab kita akan berzikir menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Kita akan berdoa, mengulang-ulangkan doa kita kepada Allah. Selain daripada usaha-usaha zahiriah yang kita lakukan. Kerana usaha zahiriah itu juga penting. Penting. Namun lidah kita, bibir kita tidak henti-henti daripada berzikir, menyebut Allah, bertasbih menyebut Allah, dan berdoa memohon pertolongan daripada Allah. Jangan diam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, lidah insan yang beriman ialah lidah yang sentiasa bergerak, berzikir, menyebut Allah, bukan disuruh diam. Tapi kalau diam itu untuk menjaga lidah daripada tergelincir, melakukan dosa, itu bagus. Tapi kalau diam kerana sudah rasa
putus asa daripada rahmat Allah sampai terdiam dia, maka ini perkara yang dilarang di dalam agama. Dalam hadis yang lain, an Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas. Daripada Qais bin Abu Hazim berkata, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke rumah seorang perempuan dari suku Ahmas yang bernama Zainab Abu Bakar. Ya. Qala dakhala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqalu lahu Zainab. Fara'aha la tatakallam. Ya. Perempuan itu namanya Zainab. Zainab Abu Bakar melihat perempuan itu tidak mahu berbicara, tidak mahu bercakap. Kemudian Zainab Abu Bakar bertanya, ya, faqala malaha la tatakallam. Mengapa dia tu tak bercakap-cakap, ya? Mengapa dia tu tak bercakap-cakap, ya? Faqalu hajjat musmitatan. Ya. Hajjat musmitatan. Ia berniat untuk tidak bercakap. Perempuan itu sudah pasang satu niat, pasang satu azam untuk tidak mahu lagi bercakap. Faqala laha, maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar kepada perempuan tersebut yang tak mau bercakap tadi, takallami, bercakaplah engkau wahai perempuan. Fa inna hadza la yahillu hadza min amalil jahiliyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, berbicaralah kamu, karena sesungguhnya perbuatan seperti itu tidak dibenarkan. Itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar berkata, bercakap. Mengapa kamu tidak mau bercakap? Senyap aja. Perbuatan senyap, tak bercakap ini, kata Sayyidina Abu Bakar, ini sebahagian daripada perbuatan orang jahiliyah. Bila suami dia meninggal, dia tak mau bercakap, senyap. Bila dia ditimpa masalah, dia diamlah, senyap, tak nak bercakap. Tak, bercakap. Kata Sayyidina Abu Bakar, bercakaplah dengan saya. Jangan sampai diam begitu. Ya, karena bila kita bercakap, paling tidak kita punya keserabutan di dalam kepala itu mungkin dapat kita leraikan. Ya, mungkin kita dapat leraikan dengan cara kita bercakap, dengan cara kita berkongsi masalah kita dengan orang-orang yang boleh kita percayai. Mungkin boleh melegakan. Bukan disuruh kita ni diam saja. Bercakaplah. Ya, tapi bercakap ada parasnya, ada hadnya. Jangan sampai terlebih bercakap pula, sehingga bawa kepada mengumpat, sehingga bawa kepada berbohong, sehingga bawa kepada mengadu domba. Dah, kita berada di peringkat yang sederhana. Jangan diam daripada pagi sampai ke subuh. Paling tidak bercakaplah. Jumpa orang, Assalamualaikum, apa khabar Haji? Jumpa teman kita, dah lama kita tak berjumpa. Bercakap. Jangan duduk diam. Jangan diam dan jangan, sebab orang yang biasa diam ini, orang itu dia sedang memendam perasaan. Jadi perasaan yang dipendam akan menyebabkan tubuh kita berasa sakit. Fikiran akan berasa sakit. Jangan kita beratkan fikiran kita. Jangan kita beratkan minda kita dengan perkara yang telah pun berat dia menanggungnya. Sebab itu disuruh kita bercakap. Luahkan apa masalah kita itu. Supaya minda kita, akal kita tidak terbeban menanggung 1001 macam permasalahan yang kita letak dalam otak kita tetapi tidak mahu diproses. Ini yang menyebabkan ada orang jadi gila. Ini yang menyebabkan ada orang jadi sasau. Kenapa?
Kerana dia pendam perasaan dia, tak nak bercakap dengan orang, tak nak share dengan orang. Akhir sekali, jiwanya, pikirannya sudah tidak tertanggung. Dan akhir sekali bunuh diri, akhir sekali jadi gila dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita menjadi insan yang peramah, suka menyapa orang, suka bercakap perkara-perkara yang baik. Jangan ada satu hari dalam hidup kita ini kita tidak bercakap untuk dakwah. Jangan ada sekali dalam hidup kita ini. Paling tidak sekali kita berdakwah. Jom kita pergi solat. Tak solat lagi ke? Tak baca Quran lagi ke? Mainlah sini, saya nak beritahu bahawa baca Quran ni banyak kelebihan dia. Kita bercakap. Ini cara hidup orang Islam. Jangan ada satu hari dalam hidup kita tidak bercakap. Jangan ada satu hari dalam hidup kita lidah kita tidak digunakan untuk berdakwah. Jangan ada satu hari dalam hidup kita lidah kita tidak digunakan untuk berzikir. Jangan ada satu hari dalam hidup kita lidah kita tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Inilah kehidupan seorang Muslim. Tuan yang dihormati sekalian, permasalahan tetap akan mengejar kita. Kita tidak boleh menolaknya. Sebab kita masih lagi berada di atas dunia. Dunia bukan tempat untuk kita bersenang-lenang. Dunia ialah tempat kita diuji dan dicuba. Maka berdoalah kepada Allah agar kita dikurniakan hati yang tabah, agar dikurniakan iman yang kukuh, untuk kita berhadapan dengan ujian yang akan berakhir dan akan bersambung dengan ujian yang lain. Berakhir ujian tersebut, bersambung pula dengan ujian yang lain. Inilah kehidupan kita di atas dunia yang tidak akan putus-putus menerima ujian. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini, selain daripada nak bercakap tentang perkara tersebut, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadikan dalam segala perbuatan kita itu ada zikrullahnya. Baru hidup kita akan tenteram. Baru hidup kita akan tenteram. Pada pagi ini, apa kata? Tuan-tuan buka muka surat 203, 204, 205, jilid yang kedua. 203, 204, 205. Senarai hadis-hadis yang membariskan bacaan-bacaan zikir yang sayugia kita mengamalkannya sebelum kita tidur. Maknanya, pagi tadi kita dah mulakan dengan zikrullah. Sebelum tidur pun kita mahu lidah kita ini menutup tirainya dengan zikrullah. Baik, mari kita tengok bacaan-bacaan yang Nabi ajar kita sebelum kita tidur. Dan benda ni mesti diamalkan. Yang pertama, An Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut. Daripada Abu Hurairah, daripada Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur beliau baca apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu wahai Allah, saya hidup dan saya mati. Baca benda ini sebelum tidur. Zikir dulu. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama engkau wahai Allah, aku tidur, aku hidup dan juga aku mati. Dengan namamu ya Allah. Bukan di atas nama-nama yang lain, tidak.
Sebab yang utama bagi hidup aku ialah Engkau, ya Allah. Sehingga mati aku dan hidup aku berjalan di atas nama, izin, rahmat daripada-Mu, ya Allah. Ini doa pertama kita kena baca sebelum tidur. Biar tidur kita, tirai hidup kita pada hari tersebut berakhir dengan zikrullah. Daripada Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimah radhiyallahu anhuma. Ya, daripada Ali bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya Fatimah. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Idza awaituma ila firashikuma, apabila kamu hendak tidur, ya, ataupun kamu sudah berada di tempat tidur, ya, au idza akhadtuma madaji'ukuma fakabbira 33, maka hendaklah engkau bertakbir 33 kali. Wasabbiha 33, dan hendaklah engkau bertasbih 33 kali. Wahmada 33, dan hendaklah engkau memuji Allah 33 kali. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini Rasulullah pesan kepada menantu dia Sayyidina Ali dan kepada Fatimah, isteri kepada Ali, dan dia anak Rasulullah. Kamu berdua, kata Nabi, bila telah berada di atas katil dah nak tidur dah, jangan lupa bertasbih pada Allah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Jadi mari kita amalkan amalan yang telah diturunkan oleh Nabi kepada Fatimah, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Kita sama-sama amalkan. Kebahagiaan menanti kita. Sebab apa? Sebab bila kita baca subhanallah, subhanallah, jangan lidah saja baca. Masa kita baca tu, kita nak tidur dah ni. Lidah kita subhanallah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Kau Tuhan yang maha sempurna. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Kau Tuhan maha sempurna. Jadi kita asah otak kita untuk besarkan Allah sebelum kita tidur. Alhamdulillah. Bila kita baca alhamdulillah, datangkan akal kita dan hati kita berzikir sama. Alhamdulillah, segala puji buat-Mu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji buat-Mu ya Allah. Kau Tuhan yang maha bijaksana ya Allah. Segala yang Ku buat semuanya baik ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bawa besarkan Allah dalam hati kita bila kita baca alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sebut lidah saja. Bila sebut Allahu akbar, fikiran dan hati berzikir sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ya Allah, tidak ada yang lebih agung melainkan Engkau ya Allah. Rumah aku tidak besar ya Allah. Duit aku tidak agung ya Allah. Pangkat aku tidak besar ya Allah. Yang agung, yang besarnya Engkau ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bayangkan tuan-tuan, bila kita didik hati kita sebelum tidur dengan mentauhidkan Allah, maka hati itu akan menjadi hati yang mentauhidkan Allah ketika kita sedang tidur. Bayangkan kalau kita sudah amalkannya sejak daripada kita muda lagi tuan-tuan. Hati diajar untuk berzikir sebelum tidur. Ya Rabbi, ya Allah, hebat. So, mulakan malam ini insyaAllah. Ya, mulakan malam ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilihi izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu sekalian mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah ia menyapu tempat tidurnya dengan ujung kainnya, kerana ia tidak tahu apakah yang terjadi nantinya. Jadi sebelum tidur melabuhkan badan ke atas tilam, Nabi suruh kibas dulu, sapu dulu. Ambil kain, kibas-kibaskan dulu. Kerana maklumlah, takut atas tu ada semut, atas tu ada lipan dan sebagainya. Ini sunnah Nabi suruh buat. Kemudian selepas kita kibas tu, thumma yaqulu, sebenarnya berkatalah engkau, bacalah doa ini, kata Nabi.
Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Hadis muttafaqun alaih. Nabi kata baca doa ini. Apa dia? Bismika rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letakkan pinggang aku. Jadi kita nak letak pinggang ni, nak baring tu, kita letakkan dengan nama Allah. Letakkan dengan nama Allah. Sebab tu kita baca Bismika Rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Wada'tu janbi, aku letakkan pinggang aku ini. Wabika arfa'uhu, ya, dan dengan nama engkau jugalah aku akan angkat semula pinggang aku ni. Semuanya atas nama Allah. Baring pun dengan nama Allah, angkat pun dengan nama Allah. Tengok bagaimana Rasulullah mengajar kita supaya kita ni hidup sentiasa bersama Allah. Nak baring pun aku baring ya Allah dengan nama-Mu ya Allah. Aku bangkit daripada pembaringan ini pun dengan nama-Mu ya Allah. Semuanya dengan nama Allah. Bagaimana Rasulullah mengajar kita mengikat hati kita ni sentiasa dengan Allah, sehingga tidur baring pun kita ikat hati kita dengan Allah. Jangan dibiarkan berjalan begitu saja. Setiap detik hidup kita ada tauhidnya. Setiap detik hidup kita ada kaitannya dengan Allah. Jangan dibiarkan tanpa kaitan dengan Allah. Kemudian sambung lagi doa. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah. Ya. In amsakta nafsi farhamha. Bila engkau menahan jiwa saya, maka kasihanilah ia. Wa in arsaltaha fahfadhha, dan jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kalau engkau ingin mengekang aku ya Allah, maka ya rahmatilah diri aku ini. Tapi kalau kau ingin lepaskan aku, bagi aku hidup ya Allah, maka kau jagalah diri aku ini seperti mana engkau telah menjaga diri orang-orang yang soleh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, beginilah Nabi mengajar kita supaya mengikat diri kita dengan Allah ketika kita nak tidur. Ini doa ni kita boleh cari dalam internet, dalam Play Store. Tolong installkan doa-doa tidur ni supaya setiap kali tidur kita baca dan pahami maknanya. Saya nak bacakan satu lagi doa yang Masya Allah. Masya Allah. Doa ini sangat hebat tuan-tuan. Jangan lupa untuk diamalkan. Tengok ni. An Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah telah bersabda kepada aku. Apa kata Nabi? Idza ataita madja'aka, bila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salah, maka berwuduklah engkau seperti mana seolah-olah engkau hendak menunaikan solat. Summa taji' ila syaqqikal aiman, kemudian berbaringlah pada pinggangmu yang di sebelah kanan. Ada yang sebelah kanan gitu. Ya. Waqala, dan mulalah engkau berkata pada Allah. Ini baca doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diri aku kepada engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan ku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Ya, wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat perlindungan atau tempat keselamatan dari seksaanmu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan semua kitab yang kau telah turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang telah engkau utuskan. Fa in mitta alal fitrah,
maka jika engkau matikan aku di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma taqul. Dan Nabi kata, pesan Nabi kata, waj'alnahunna, hendaklah kamu jadikan bacaan ini yang diajarkan tadi, akhira ma taqul, perkataan terakhir yang kamu sebut pada hari itu sebelum kamu tidur. Ini pesan Nabi. Ya, jadi nasihat saya tuan-tuan pada diri saya dan kita semua. Marilah kita tutup tirai hidup kita malam nanti dengan berzikir menyebut nama Allah dan membaca doa-doa ini yang mana kandungannya syarat dengan tauhid, syarat dengan nak merapatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh rujuk muka surat 203, 204, 205 jilid kedua Riyadhus Shalihin untuk sama-sama kita menghalusi pembacaannya. Saya rasa cukup sekadar itu dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.